Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Jadi hari ini kita akan bersambung bab 5 tingkatan 2 tajuk luas permukaan 3 dimensi. Tajuk bab 5 ni sebenarnya luas permukaan dan isi padu. Tapi untuk part yang ini, cikgu akan menyentuh luas permukaan 3 dimensi khas untuk piramid lagi satu prisma. Jadi sebelum cikgu masuk tentang luas permukaan, cikgu nak tunjuk piramid dulu. Okey, ini adalah piramid kita. Piramid yang mana tapaknya adalah tapak yang segi empat sama. Yang mana piramid ni kalau kita buka piramid ni, kalau kita buka piramid ni kita akan nampak macam ninja. Wacah. Dia jadi macam ni. Kita ada satu segi empat sama. Dan kita ada segitiga yang mana terdiri daripada 4 permukaan. Jadi jumlahnya kita ada berapa banyak permukaan? Kita ada 5 permukaan. Okay, kita ada lagi satu jenis. Satu lagi jenis yang mana ini kita panggil sebagai prisma lah ni. Dia punya kotak kita. Okay. Ini kalau kita cantumkan macam ni. Okay, kita akan nampak segitiga kita. Dia segitiga juga macam piramid tapi ini macam prisma sikit lah nampak. Dia ada tapak, sisi tepi. Dia ada atas juga. Nampak ni? Atas dan belakang ni pun dia ada. Pusing-pusing tangan ni lah. Dia ada belakang ni. Dia ada tapak dia juga. Jadi berapa permukaan juga ni? Dia pun sama. Dia ada permukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, inilah bukaan bagi prisma. Ini adalah bukaan bagi segitiga yang piramid tapak segi empat sama. Kenapa cikgu nak cerita pasal bentuk piramid ni beria, potong macam ni, tunjuk bentangannya? Kerana kita nak cerita tentang luas permukaan. Jadi jumlah permukaan tu kita kena tahu. Okey, jom kita tengok contoh soalan yang pertama berkenaan dengan piramid terlebih dahulu. Baiklah, ini adalah soalan kita yang pertama. Soalan ini dia nak kita cari luas permukaan bagi piramid ini. Cari luas permukaan bagi rajah ini. Luas permukaan. Baiklah, luas permukaan. Awak ingat ni? Tak apalah. Okey, dilihat permukaan piramid ini sebenarnya ada 5 macam kita bincangkan tadi. Kita ada 5 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang mana bawah ini adalah 1 segi 4. Yang mana kita kena check dululah. Dalam kes ni, gambar ni, segi 4 dia adalah segi 4 sama. Macam mana saya tahu bawah ni adalah segi 4 sama? Kerana sisi dia, panjang dan lebar adalah sama panjang, iaitu 6 dan 6. Manakala bahagian tengah-tengah ini nilainya adalah 5 cm. Iaitu nilai dekat sini lah, hujung ni. Daripada atas ni ke bawah ni 5 cm. Jadi maksudnya kalau kita tengok dari segi bukaan dia tu, daripada sini hingga sini adalah 6, manakala dia punya ketinggian bagi satu segitiga ni, yang 5 ni adalah 5 nilainya daripada sini sampai ke hujung ni. Alright? Dia bukan condong. Kita nampak macam ni, nampak macam condong kan? Bila tunjuk macam ni, nampak macam condong benda tu. Tapi sebenarnya bila kita buka bukaan dia, tengah-tengah tu, dia bukan condong nilai 5 tu. Dia sebenarnya tinggi kepada segitiga tu, nilai 5 tu. Jadi, jomlah kita tambah luas permukaan. Pertama, kita tengok dulu tapaknya. Tapaknya dekat bawah ni, saya lorekkan terlebih dahulu supaya pelajar nampak. Okay, yang bawah tu adalah 1 segi 4 sama. Jadi, segi 4 sama, 1 je permukaan. Kena tahulah cara nak kira luas permukaan 1 segi 4 sama. Iaitu panjang darab lebar. Panjang kita adalah 6. Lebar kita adalah 6. Okay, ini satu hal. Settle. Dan kita ada berapa banyak? 4 segi 3. Jadi, formula untuk 1 segi 3 masih ingat tak? Yang kamu belajar waktu kamu UPSR dulu.
Yang ni dah diulang banyak kali. Bila tanya pun lupa. Harap kali ni pelajar tak lupa. Iaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Right? Jadi, berapa banyak permukaan segitiga yang kita ada? 4. Jadi, saya letak 4 lah kat sini. Okay. Dan saya dah taruh 1/2 darab tapak. Tapak ada berapa? Yang ni lah. Kita cakap pasal segitiga ni lah. Segitiga yang ni lah. Yang setiap ni. Kita kira satu je lah. Sebab tapak dia semua sama kan. Ni lah. Segitiga ni. Okay. Sebab dia semua sama. Jadi kita kira satu tu. Kemudian kita darab dengan 4. Jadi tapak dia 6. Ni. Tingginya berapa? Tingginya 5. Dan bolehlah kita selesaikan yang dia berada di dalam kurungan itu. 6 darab 6, 36. Tambah dengan 4 darab. Yang ni kita boleh tekan kalkulator ataupun terus kira secara manual. Okey, kalau pelajar nak guna kalkulator pun boleh. Ambil kalkulator ni. 1/2 darablah dengan 6, darablah dengan 5. Dapatlah jawapan 15. Baik, daripada situ kita boleh kira 36 tambah 15 ni kita darab dulu dengan 4. Dapat 60. Jadi 60 tambah 36 kita dapat berapa? 96. Jadi luas permukaan bagi satu piramid ini adalah 96 cm per segi. Kenapa? Ini adalah unitnya. Persegi itu adalah unit bagi luas permukaan. Kalau dia kata cm, cm lah. Kalau dia kata meter, meter lah. Jom kita cuba lihat macam mana nak menyelesaikan kes yang kedua melibatkan bentuk piramid pula. Baiklah, ini adalah soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni, dia minta kita kira luas permukaan juga. Nampaknya piramid kita ni pun piramid yang sama besar macam tadi. Tapaknya adalah 10. 10, maksudnya segi 4 sama lah yang bawah ni. Cuma bezanya dalam soalan yang ni, dia tak bagi kita ketinggian segi 3. Dia beri kamu ketinggian piramid. Maksudnya dia bagi kita tinggi piramid ni. Tinggi ni kan, piramid ni kan macam ni kan. Bukaan dia bagi kita tutup kan. Dia bagi kita ketinggian piramid tu. Dia tak bagi kita ketinggian yang tengah-tengah ni. Macam kes tadi dia bagi kita ketinggian tengah-tengah tu. Kita tengok balik. Dia bagi kita ketinggian, nampak ni, 5 kan. Jadi dalam soalan yang kedua ni, dia tak bagi yang 5 ni. Dia tulis S. Maksudnya dia tak tahu nilai tu. Tapi yang tengah-tengah ni, ketinggian piramid tu, dia bagi. Ketinggian segitiga, dia tak bagi. Jadi, nampak tu. Warna merah punya line tu. Jadi, first kali kita nak selesaikan, kita kenalah dapatkan dulu ketinggian S tu. Jadi kat sini kita akan guna ilmu yang kita guna pakai waktu tingkatan 1, tajuk teorem Pythagoras. Yang mana saya lukis balik yang merah tu bagi kamu nampak pakai pen merah lah. Alright, di sini dia macam ni. Kita nak cari yang S ni. Sebab S ni lah yang menunjukkan kita punya ketinggian segitiga tu kan. Jadi yang kita ada adalah dia punya tapak. Tapak dia kalau separuh. Daripada sini sampai sini 10. Kalau separuh, nampak ni separuh, maka dia kat sini adalah 5. Tinggi ni dia dah cakap iaitu 12. Jadi kalau yang ni adalah 90 darjah lah. Kalau tak ingat macam mana nak buat teorem Pythagoras, boleh cuba tengok video cikgu. Cikgu ada buat video tajuk tingkatan 1, bab 13. Topik teorem Pythagoras. Pelajar boleh tengok situ kaedah nak buat teorem Pythagoras macam mana. Dekat sini cikgu tak ulang lah. Jadi cara nak dapat S ni, nilai yang S ni 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa lah. Jadi kita boleh terus dapat jawapan untuk S tu. Jadi kita tekan 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2.
dan kita punca kuasakan, kita akan dapat 13. Maka S kita dekat sini sebenarnya bernilai 13 cm. Right? Jadi mesti kena tahulah tajuk teorem Pythagoras ni. Pergi check dalam bab tingkatan 1 ada dalam senarai video cikgu. Dan daripada kita mendapat jawapan kepada 12 ini, kita bolehlah selesaikan untuk mendapatkan luas permukaan bagi piramid yang ni. Jadi caranya sama juga. Pertama kita kena cari luas satu segi 4 yang berada tapak piramid tu, iaitu panjang darab lebar, iaitu 10 darab 10. Okey, tambah. Kemudian kita ada 4 permukaan segitiga, iaitu kita punya formula setengah darab tapak darab tinggi. Kita kira untuk satu je segitiga ini dulu. Okey, macam satu segitiga. Yang ini dululah. Satu dulu, okey. Dan kita darabkan dengan 4 sebab kita ada 4 segitiga tu permukaannya. Kita tulis dulu 4. Masukkan nilai 1/2 darab tapak kita 10. Tinggi dia gunalah S yang kita dah dapat tadi 13. Dan kita boleh 10 darab 10 kita dapat 100. Tambah dengan ini boleh guna kalkulator. 1/2 darab dengan 10 darab dengan 13. Dan kita dapat 65. Dan 65 ni kita boleh darab dengan 4 siap-siap. Jadi kita akan dapat 100 tambah dengan 260 dan kita tambah je lah 100. Dapat jawapan 360 cm persegi. Okey, yang S ni kita dapat cm sebab kita nak tahu panjang. Yang ini adalah luas, jadi unit ia cm persegi. Jawapan bagi soalan yang kedua adalah 360 cm persegi bagi jumlah luas permukaan 5 bahagian dalam rajah piramid ini.